kasih kerana menghadiri PC kita kali ini, iaitu berkaitan dengan aduan-aduan yang kita kebelakangan ini kerap terima berkaitan dengan BC, dia orang panggil Bill Collector, ataupun yang dia panggil sebagai pemungut hutang. Jadi sebenarnya perkara pemungut hutang ni bukan perkara baru, ya. Dah lama dan macam-macam caranya. Tapi kita lihat walaupun ada undang-undang yang contohnya dari perihal dagangan ke yang menetapkan cara atau kaedah, mungkin tidak berapa jelas, tapi ada kaedah-kaedah tertentu untuk kolek hutang ataupun tarik kereta. Benda ini masih lagi berlaku di luar tata cara atau yang dibenarkan oleh pihak kerajaan, ya. Jadi ada dua perkara yang kita nak highlightkan hari ini, iaitu satu berkaitan dengan penarik kereta, nombor dua adalah berkaitan dengan kes-kes collection of hutang oleh syarikat-syarikat, macam biasalah syarikat-syarikat apa benda pun yang melantik pemungut hutang. Dia orang melantik kadang-kadang pemungut hutang ni untuk collect hutang-hutang yang mungkin baru, mungkin lama. Hari ini kita tengok industri hari ini, sebenarnya hutang tak lama pun dia orang beria-ria collect. Contohnya sebulan, masuk sebulan setengah aja, ataupun sebulan itu masuk je bulan ni dah call. Ataupun sampai tiba okey, you punya katakan hari ni hari bulan 28 29, you punya due 1 hari bulan. Ini belum lagi pun dia orang buat. Jadi kita nampak memang tak menyenangkan pengguna lah. Jadi dia merimaskan pengguna kerana cara dan kaedah yang dibuat itu kita lihat tidak bersesuaian lah. Tidak bersesuaian dengan masa dan keadaan dan tempat, kan. Tapi dia buat semua. Jadi saya nak balik kepada aduan kepada collection atau tarik kereta. Pasal patutnya perkara ini sudah tidak berlaku kerana kita sudah mempunyai undang-undang hire purchase yang dengan jelas, ya, mencerita macam mana you boleh buat, macam mana you tak boleh buat. Nak ambil kereta petang pun tak boleh, nak ambil tempat alamat lain pun. Tapi benda ini nampak gaya tidak berjalan. Jadi nombor satu, maknanya kita mohon kepada KPDN KK untuk kalau boleh, ya, memanggil kembali mereka yang dilantik oleh pihak bank supaya mengkaji balik, ataupun kena ada kursus. Pasal dia orang ni macam tak kisah je sebenarnya. Dia tarik kereta, surat pun tak ada. Kita banyak dapat aduan, kita cukup banyak dapat aduan orang menarik kereta tidak ada surat. Langsung surat pun tak ada, dia pergi, dia tahan je kereta ni. Ada aduan polis report pun ada. Dia tahan je kereta, dia rampas kunci. Ini satu benda yang harus tidak berlaku. Bila orang tu minta bukti sama ada mereka ni ada apa ni diberi kebenaran, kad pun tak ada, surat pun tak ada. Jadi benda ini masih berlaku dan kita takut benda-benda seperti ini esok dia boleh cakap lagi, dia nak rompak pun boleh. Jadi kita minta pihak KPDN supaya melihat balik perkara ini dengan serius, kerana nampak gayanya penarik kereta ini dah tak payah pakai surat. Dia pergi je, dia tahan kereta, terus dia angkut, ya. Jadi kita rasa benda ini kita dah ada undang-undang yang jelas. Esok ni bergaduh, ada yang berbunuh nanti sekarang. Dan juga ada aduan kereta yang ditarik hilang pun ada. Ya, jadi kita minta orang ramai yang melalui pengalaman tidak baik ini, saya yakin di luar pun banyak, pasal kita pun banyak ada aduan supaya membuat laporan mana, siapa, di mana, itu kena ada lah. Maknanya kereta tak ditahan di mana, orang yang menahan tu pun apa pakai kereta ke. Bukan tidak susah kerjaan nak pihak penguasaan nak buat tindakan undang-undang pun susah juga. Jadi kita masih lagi mempunyai penarik kereta yang bergaduh. Dia nak merampas kereta yang tidak ada surat, yang tidak ada kad, yang kadang-kadang dia tahan tu
berdasarkan kawan dia. Pasal dia orang ni ada senarai kereta-kereta yang mungkin dah nak keluar surat tarik. Jadi dia pergi rampas dulu, tahan dulu. Bila surat dia pun telefon. Jadi barulah dia orang tu hantar surat ke, dan setengah-setengah tu hantar WhatsApp je surat. Mana boleh, untuk kita je ada hak. Jadi benda-benda seperti ini saya rasa perlu diperhalusi supaya kejadian yang tidak diingini tidak lagi berlaku. Dan kita sudah mempunyai undang-undang yang jelas kan. Jadi maksud saya juga mungkin tindakan yang lebih keras perlu diambil kepada mereka yang macam bagi sub pula. Dia sebagai ketua, dia bagi kepala, dia boleh sub pula 5, 6, 7, 8 orang untuk tarik kereta. Bagi pihak mana boleh? Ini kita karut dah ni. Okey, itu satu. Tapi yang nombor dua adalah yang kita cerita tadi, iaitu etika bill collector ni. Dia telefon tak kisah, siang malam, pagi, petang, maghrib, asar, subuh, tak kisah, dia buat semua. Jadi kita perlu minta mungkin garis panduan ini diberi oleh KPDNKK juga, ataupun Kementerian Keuangan ataupun Bank Negara, supaya memberi garis panduan kepada mereka yang buat collection. Ada yang kata daripada mahkamah, ada yang kata nak datang ni, nak sampai ni, nak apa ni kata orang, nak seal rumah. Ada yang kata nak seal rumah, orang kata dia duduk rumah bapak, tak nak kena seal juga, nak kena bayar juga. Jadi saya rasa taktik ini tidak sesuai lah. Tidak sesuai, dan benda ni tidak kena. Yang terutama yang kata pada mahkamah, saya tak tahu sama ada mahkamah ini adalah court ke, court mammoth ke, atau itu saya tak tahu. Tapi mereka mengatakan mereka daripada mahkamah, dan mereka nak tarik ini dan nak kena ada upah, nak macam-macam lah. Jadi kita amat mengharapkan para rakan media dapat membuat liputan berkaitan perkara ini, supaya penipuan atau kaedah yang tidak beretika ini tidak boleh atau tidak harus digunakan. Sebenarnya kalau evidence, bukti yang kita ambil itu dengan cara yang salah pun memang tak boleh. Ini apa lagi bukan kira bukti, maknanya mereka buat perkara yang tidak betul. Sebenarnya saya ada dua masalah, tapi saya dah negotiate, dah berbincang dengan pihak Aeon, di mana pada 2-3 bulan ni kami ada masalah sedikit lah tu kan. Jadi kami dah berbincang dengan diorang. Jadi semenjak pada Disember, first call yang saya dapat, bila diorang tak dapat nak call isteri saya, diorang akan call saya. Dan kali pertama itulah saya berbincang dengan Aeon punya pegawai recovery yang call saya tu. Dia mengatakan, okey, sekarang ni bulan 12 punya bayaran. Sebelum tu kami memang bayar lah, memang bayar constant lah. Jadi pada bulan 12 tu dia call saya pada tengah bulan 12. Jadi start from there, daripada titik permulaan tu saya dah rasa lain lah. Kan, dah rasa macam kenapa bulan 12 punya hutang, kan, bulan 12 punya monthly payment dia minta pada tengah bulan 12. Jadi pada masa tu saya pun macam tak sedar hati tu kan. Jadi saya dah cuba bincang, tapi pada mulanya seorang staf wanita lah call saya. Seorang staf wanita yang call saya, dan lepas tu dia passing pada dia punya colleague pula, mana dia punya partner kerja ke, seorang budak lelaki bercakap dengan saya. Dan budak lelaki tu senang cakap, dia cuba meninggikan dia punya tone suara lah kan. Tapi saya pun cakap terus terang, sekarang saya memang tak ada niat kita untuk bergaduh dengan diorang ke apa, berkasar tidak. Tapi saya ada mention dekat diorang, saya pun as banker juga, saya pun tahu macam mana recovery ni semua, saya cakap kan. Jadi dia sebenarnya diorang call dengan kita tak ada cuba nak negotiate lah. Diorang sebenarnya mungkin kejar dia punya kerja tu untuk dapatkan dia punya imbuhan, kan, commission kata tu, untuk setiap bulan punya commission. Kita faham diorang buat kerja, diorang ada kota. Saya yang sebenarnya cuba negotiate dengan diorang. Saya cakap, okey, saya faham awak punya kerja, tapi awak sekarang ni awak dah cuba nak argue dengan customer. Saya cakap, you call saya on the recorded, right? Saya cakap. Lepas tu dia cakap, yes. Tapi dia cakap, saya tak peduli, kan? Dia cakap, saya tak peduli benda ni recorded. Diorang cakap dengan saya macam tu. Saya cakap, okey, kalau you cakap you tak peduli recorded, sekarang ni you cuba argue dengan customer. Saya you punya customer. Saya cakap, kan? Yes, memang kita faham you punya kerja. You bill collector, kan?
Tapi you tak boleh urge customer. Kan? You tak boleh urge customer means dalam satu hari orang sibuk. Macam saya punya isteri di production, hilang kan. Dia tak dapat nak quote through, dia send through fax 2-3 kali. Even now pun ada bukti. Baru pagi ni kita terima lagi message. Yang itu from RHB. Now I nak send message to RHB juga. Di mana RHB since daripada bulan 10 kita orang minta tukar alamat ke alamat rumah baru sebab saya baru berkahwin. Tapi diorang tak ambil take action apa-apa. Betul. Maknanya saya penat. Saya kena pergi branch kan. Wife saya kena cuti. Cuti dah kena tolak gaji dah confirm. Satu hari 100 lebih kan. Jadi kita terpaksa cuti untuk uruskan dia punya hal. Sampailah baru bulan ni RHB send surat ke alamat rumah baru. Sebelum tu dia hantar surat bertalu-talu. Dan kita terima call pun satu hari. Sampai tadi pun saya baru cakap dengan staf RHB, itu loan lama tu. Saya cakap terus terang, ada 2,000 lagi. Saya cakap terus terang. Saya dah negotiate dengan diorang kan. Saya cakap, you buat kerja, you mesti ada remark dalam komputer kan. Kita as a customer, kita minta pertolongan you untuk you buat report dalam you punya sistem. You boleh mention pada you punya superior, okay, this customer bulan ni memang dia ada masalah kan, dia tak boleh nak buat bayaran. So you boleh keep track kita. You boleh masukkan dalam sistem you, bagi tahu you punya superior, this customer bos memang ada masalah kan. Bagi masa sikit. Pasal kita pun cakap elok, kita tak ada kan. Kita faham kita punya condition. Kita memang tak boleh nak buat bayaran penuh kan. Okay, so for now daripada bulan 10 sampai sekarang kita orang cuba show komitmen. Walaupun orang urge macam-macam, setiap bulan tu saya cuba show komitmen tu. Saya cuba juga masukkan payment. The last month paling kurang pun semua loan saya masukkan 300. Dan satu lagi sebenarnya charges ini pun kita nak minta kementerian lihat balik. Pasal nampak gaya macam lebih kurang suka-suka je. Suka-suka pinjam 20,000 kena bayar 33,000. Jadi ini pun satu benda yang saya rasa tidak boleh dibenarkan lah. Maknanya dia kena ada tapisan. Pasal dia hantar surat, kita kena bayar. Dia call, kita kena bayar. Jadi benda-benda seperti ini ni saya rasa perlu diteliti